Ketua Saudara Abidin Haji Abdul Rahman, Timbalan Pengarah Besar Pembangunan Komuniti, Puan Hayati Syarif, Pengarah Pembangunan Usahawan, dan Haji Faizul, Pengarah Jabatan Inovasi dan Pembangunan Generasi Baru, pengarah-pengarah, ketua-ketua bahagian, para peserta usahawan sekalian yang dapat berkumpul pada petang ini, dan tidak lupa juga kita ada penceramah jemputan pada petang ini. Walaupun kita tengok di papan tanda backdrop yang di belakang ni dia kata dinner talk, tapi ini petang, kita sepetang dengan pengasas dan pengarah urusan Sendayu Tinggi Holding, iaitu Puan Rosita Ibrahim. Bagi tepukan kepada beliau yang telah sudi menerima jemputan kita untuk bersama-sama kita berkongsi pengalaman beliau dengan saudara usahawan sekalian. Puan Hayati dia ada bagi note kepada saya tak bawa. Sebagaimana yang kita tahu bahawa Felda ini wujud pada asalnya adalah dengan tujuan untuk membasmi kemiskinan saja. Kalau kita tengok programnya simple saja, iaitu membuka tanah, membangunkan tanah yang dibuka itu dengan ditanam dengan tanaman sawit, tanaman getah, dan ada juga tanaman tebu. Dulu juga ada kita tanam kopi dan lain-lain tanaman. Dan kita menempatkan penokor. Kita bawa penokor-penokor, calon-calon penokor daripada kampung berhimpun dan tinggal bermustautin di rancangan Felda. Dan mereka datang sekeluarga mengerjakan kawasan kebun 10 ekar seorang, kemudian mengusahakan kawasan keliling lot rumah seluas 10 ekar. Disitulah punca pendapatan, dan disitulah mereka mendapatkan rezeki untuk keluarga. Dengan perkembangan Felda, apabila ada komoditi yang dihasilkan, apabila ada hasil sawit, hasil getah yang dihasilkan, Felda telah menubuhkan jabatan untuk memproses bahan-bahan komoditi ini. Itu jabatan kilang berkenaan dengan kilang sawit, berkenaan dengan kilang getah, supaya penokor-penokor bila menghantar hasil, boleh menghantar hasil mereka ke kilang-kilang yang dibangunkan oleh Felda. Setelah ada kilang, seterusnya Felda melibatkan diri dengan pemasaran, iaitu hasil daripada keluaran komoditi tadi setelah diproses menjadi minyak sawit mentah ataupun getah, ataupun getah scrap, ataupun susu getah, kita proses dan kita terus hantar kepada orang yang nak membeli barangan tersebut. Jadi peranan Felda itu tidak lagi menggunakan orang tengah. Maknanya Felda memasarkan terus pasaran komoditi tersebut terus kepada pengguna. Di samping itu juga, kalau sawit, kita juga telah menubuhkan
kilang-kilang penapis minyak, yang mana daripada kilang ini keluar dua bahan yang besar, yang penting, iaitu olin dan stearin. Dan permintaannya lebih meluas lagi, maknanya pemasarannya lebih meluas, dan orang yang menggunakannya pun lebih meluas. Olin biasanya digunakan untuk mengeluarkan bahan makanan seperti minyak masak, dan stearin boleh digunakan untuk bahan-bahan industri seperti sabun dan sebagainya. Jadi itu permulaan Felda. Daripada hanya bermula dengan membuka tanah, akhirnya telah menceburkan diri ke dalam bidang perniagaan. Justru itu, pengalaman Felda ini, kita telah menggalakkan penokor supaya tidak bergantung hanya kepada satu sumber, iaitu sumber daripada kebun yang 10 hektar itu. Dan kita menggalakkan penokor menceburkan diri pada masa itu dalam kegiatan usaha sampingan untuk mendapatkan pendapatan tambahan. Pada masa yang lalu, bahan-bahan mentah ataupun komoditi yang dikeluarkan ini, harganya ada masa turun, ada masa naik, dan ada masanya turun sehingga di bawah kos pengeluaran. Khususnya komoditi getah. Kalau dulu rancangan getah banyak tunggakan bikir, karena harga yang diperoleh itu tidak sepadan dengan kos pengeluaran. Justru itu, walaupun masuk ke rancangan Felda, tetapi nikmat daripada pembangunan itu pada masa yang lalu tidaklah sebegini hebat. Kalau kini harga BTS boleh mencecah kepada RM700 satu tan. Harga getah beberapa hari yang lalu telah melonjak RM12 1 kilo. Kalau berlakulah pada masa-masa yang lalu, barangkali pada masa ini kita telah melahirkan ramai jutawan-jutawan di dalam Felda. Walau bagaimanapun, ini bukanlah masa yang terlambat, dan sebagaimana kata doa yang dibacakan oleh imam tadi, 9/10 daripada rezeki itu datang dari perniagaan, dan tuan-tuan dan perempuan yang berada dalam dewan ini telah pun memulakan usaha itu. Dan barangkali sekarang ni skalanya masih kecil, skalanya masih terbatas, ruang pemasarannya masih dalam lingkungan lokal ataupun pasaran tempatan. Jadi barangkali sampai masanya kita membuat satu lonjakan supaya penokor-penokor ataupun generasi baru yang melibatkan diri dalam pembangunan usahawan ini melonjak menjadi pedagang antarabangsa. Dan ini tidak mustahil, oleh kerana bukti-bukti, fakta-fakta yang kita ada menunjukkan bahawa kita mempunyai kebolehan dan kekuatan tersebut. Kalau kita tengok tahun lepas, nilai jualan daripada usahawan dalam Felda bernilai 911 juta, hampir kepada 1 bilion. Dan saya telah memberi sasaran kepada Puan Nohayati supaya tahun ini kita boleh melepasi nilai jualan melebihi 1 bilion.
Dan nilai jualan ini saya kira market di luar negara sangat kecil, saya kira, dan kebanyakannya masih bergantung kepada pasaran tempatan. Jadi perkara yang saya nak beritahu di sini, pertama, bahawa kita tidak seharusnya bergantung kepada luas kebun mereka itu saja. Walaupun pada masa kini mungkin menjadi pendapatan utama kepada keluarga tuan-tuan dan puan-puan, tetapi kita harus mengorak langkah supaya bidang usahawan ini menjadi bidang utama. Barangkali 50 tahun yang pertama dulu kita menjurus kepada pembangunan kebun saja, tapi pada masa sekarang ataupun 50 tahun kedua ni, bidang usahawan ini adalah bidang ekonomi tumpuan. Dan saya berharap rancangan Felda nanti menjadi satu kuasa ekonomi dalam negara kita, ataupun economic powerhouse in our country. Dia usahawan ni sikit-sikit kena cakap orang putih juga nak. Dan itu dia tulis dinner talk lah. Sikit-sikit kena tahu bahasa Inggeris, bahasa Mandarin ataupun bahasa Arab kalau nak pergi ke luar negara. Yang kedua, usahawan ini juga merupakan satu transformasi, iaitu mengubah daripada pergantungan tadi, kebun tadi, telah mengubah kepada bidang perniagaan. Dan kita berharap perniagaan ini ataupun pembangunan usahawan ini akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di dalam rancangan. Maknanya tuan-tuan sebagai pengusaha dapat memberi peluang pekerjaan, dapat menambah kegiatan ekonomi, dapat menambah kuasa beli di dalam rancangan, dan akan pergi keluar rancangan. Maka dengan ini saya kira isu-isu tidak cukup pendapatan, ada desakan kepada Felda suruh menaikkan kadar sara hidup tanam semula daripada 1,000 ke 2,000. 1,000 mana nak cukup, banyak nak belanja. Tapi 1,000 itu saya rasa macam pencen saja, kan? Jadi kalau kita tidak berusaha lebih lagi, manakah kita boleh menambah pelaburan, mana kita boleh menambah pendapatan. Kalau kita simpan 100-200 pun sebulan dalam KPF, saya percaya satu masa kita akan mendapat pendapatan yang lebih baik sekiranya KPF mampu untuk memberi dividen lebih daripada 10% setahun. Ada dah kumpulan peloka yang menyimpan penuh dalam KPF. Tapi ada juga yang tidak sabar keluar terus daripada KPF pun ada. Tidak sabar ataupun perlu sangat duit, sehingga menjual semua saham-saham mereka di dalam KPF. Saya rasa bila ini berlaku amat malang kepada kita, kerana kita KPF mempunyai kekuatan